Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bertemu kembali pelajar. Lama cikgu tak bertemu dengan pelajar, berkongsi bahan pengajaran. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita ASK tingkatan 1. Cikgu akan pergi pada muka surat 13 sehingga muka surat 16. Okey, sehingga muka surat 16. Okey, cikgu nak pelajar tengok muka surat 13 dahulu, iaitu tajuk kita ialah ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, apa maksud ciri-ciri kesamaan? Okey, maksudnya kita kenal pasti kesamaan, atau perbezaan merupakan satu kemahiran asas bagi menyelesaikan satu masalah dan mereka bentuk algoritma. Okey, apa maksud algoritma? Algoritma, okey, menyelesaikan masalah dan algoritma. Okey, algoritma itu adalah langkah penyelesaian masalah secara tersusun. Okey, langkah untuk menyelesaikan satu masalah secara tersusun, itu maksud algoritma. Okey, apabila ciri-ciri kesamaan atau perbezaan dapat dikenal pasti, maka mudah untuk kita pecahkan masalah kepada bahagian-bahagian kecil. Maka lebih cepat dan lebih mudah untuk masalah tersebut diselesaikan. Okey, di sini dalam buku ni diberi pada kamu dua situasi, iaitu situasi syarikat pembungkusan dan situasi kedua pada muka surat 15, iaitu situasi syarikat pelancongan. Okey, kita akan bincangkan dahulu situasi pertama. Okey, situasi pertama iaitu anda adalah penyelesaian syarikat pembungkusan. Terdapat 10 bungkusan seperti dalam raja yang ni yang ni. Ini adalah bungkusan. Okey, yang perlu dibungkuskan dalam 4 kotak. Okey, kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Ini adalah kotak. Yang pelajar nampak ni kotak. Okey, dan setiap kotak adalah 200 cm. Setiap ketinggian kotak adalah 200 cm. Maka bila kita nak masukkan bungkusan-bungkusan ini, kita tak boleh meletak sahaja. Kita kena tengok ikut ketinggian. Dan kita adalah syarikat pembungkusan. Kita perlu hantar barang tersebut kepada pelanggan. Okey, so macam mana kita nak buat? Langkah penyelesaiannya sangat senang. Okey, yang pertama pelajar perlu lihat. Okey, iaitu diberitahu bahawa ketinggian kotak adalah 200 cm. Cikgu pergi kat gambar raja ni. Ini ketinggian kotak ialah 200 cm. So, barang yang kita nak muatkan dalam satu-satu kotak tidak boleh melebihi 200 cm. Ini adalah kotak dia. Ini adalah kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Okey, so perkara yang pertama kita tengok ketinggian kotak. Yang kedua kita tengok ketinggian bungkusan. Okey, kita tengok ada 10 bungkusan dinyatakan, iaitu yang ini pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Okey, perhatikan di situ telah diberikan ketinggian setiap bungkusan. Okey, maka kita akan lihat dahulu bungkusan yang paling tinggi. Kita akan ambil bungkusan itu dahulu dan letakkan pada kotak A. Okey, dapati bahawa 120 adalah bungkusan yang paling tinggi. Maka letakkan dalam kotak A, 120. Kemudian kita dapati ada berbaki 80. Macam mana dapat 80? Iaitu 200 cm tolak 120 cm, maka kita berbaki 80. Okey, kita lihat pada rajah 1.12, ada tak kotak yang ketinggiannya 80? Okey, ada. Kita tandakan yes. Maka kita dah letakkan kita letakkan bungkusan ni dalam kotak A. Okey, dah penuh. Kotak A dah penuh, kita dah boleh bungkuskan kotak ini. Dah boleh tutup dan bungkus. Okey, pergi kepada kotak B. Kita tengok ketinggian yang kedua. Okey, perhatikan. Kita dapati bahawa 110 adalah ketinggian yang kedua. Maka kita letakkan 110 dalam kotak B.
Okey, berapakah baki yang tinggal, ruang yang tinggal 200 tolak 110, kita ada berbaki 90. Kita cari ada tak kotak kita saiz ketinggiannya 90? Okey, ada. Kita ambil kotak 90, kita letakkan dalam kotak B. Minta maaf, kita ambil bungkusan 90 letakkan dalam kotak B. Okey, seterusnya kita pergi kepada kotak C. Okey, kita cari ketinggian yang ketiga tinggi. Okey, kita dapati iaitu 100. Okey, masukkan bungkusan 100 ke dalam kotak C dan baki adalah 100. Okey, so kita tengok ada tak lagi kotak 100? Tidak ada. Okey, so macam mana kita nak susun manage yang seterusnya? Kita boleh letakkan 70. Okey, ketinggian seterusnya adalah 70 ke dalam kotak C. Letakkan 70 dalam kotak C. Okey, dan kita berbaki lagi berapa? 30. Okey, ada tak kotak bungkusan 30? Ada. Okey, letakkan bungkusan 30 dalam kotak C. Maka dah cukup, dah penuh kotak C kita mengikut ketinggian kotak tadi. Okey, ni pun dah penuh, dah boleh tutup kotak ni dan boleh dihantar. Okey, kotak yang terakhir, okey, kita cuma berbaki tinggal 3 bungkusan sahaja. Okey, apakah bungkusan yang tertinggi di sini? Dapati bahawa 60 adalah bungkusan yang tertinggi, maka kita letakkan 60 dalam kotak D, diikuti pula dengan kotak ketinggian 50 dan 50. Okey, maka semua bungkusan-bungkusan tadi telah dimasukkan dalam semua kotak. Okey, dan kotak D kita dapati masih lagi berbaki 40 cm. So, kita nak buat apa? Biarkan saja kotak ini dah boleh ditutup dan boleh dihantar kepada pelanggan. Okey, jadi macam itulah caranya, iaitu kita perhatikan dahulu kotak yang tertinggi. Okey, letakkan bungkusan tertinggi letakkan dalam kotak A. Diikuti dengan, kemudian lihat baki dia berapa. Lihat baki dia berapa. Okey, bakinya adalah 80. Cari kotak yang berbaki muat untuk 80 tadi. Saiz 80. Okey, ada. Masukkan dalam kotak A. Kemudian pergi pada kotak B. Lihat ketinggian yang kedua iaitu 110. Masukkan dalam kotak B. Kemudian lihat bakinya. Iaitu bakinya ialah 90. Cari kotak yang ketinggian. Cari bungkusan yang ketinggiannya ialah 90. Dan seterusnya. Okey, macam tu. Sampailah semua kotak-kotak tadi telah dipenuhi oleh bungkusan. Okey, macam pelajar nampaklah. Ini adalah yang terakhir, iaitu 120. Kemudian diletakkan dengan kotak 80 untuk memenuhkan ruang, bungkusan 80 untuk memenuhkan ruang kotak. Kemudian bungkusan yang kedua 110, berbaki 90. Cari kotak 90 untuk memenuhkan ruang kotak. Dan cari bungkusan yang ketiga tinggi iaitu 100. Kemudian cari baki ruang, berapa baki ruang? Ada berbaki 100, kemudian cari bungkusan yang sesuai iaitu 70 dan 30. Maka bungkusan C, kotak C juga dah penuh. Dan akhir sekali adalah kotak D. Okey, ketinggian yang keempat adalah 460. Kemudian penuhkan dengan kotak-kotak berbaki yang masih tinggal. Okey, maka kita dapati kotak D masih ada lagi berbaki 40 cm. Okey. Okey, jadi inilah jalan penyelesaian yang terakhir yang telah ditunjukkan dalam buku teks. Pelajar boleh rujuk pada buku teks. Okey, situasi yang kedua adalah syarikat pelancongan. Apakah maklumat yang diberi? Okey, syarikat pelancongan anda telah terima tempahan untuk membawa pelancong seramai 76 daripada 10 kumpulan yang berbeza ke satu destinasi. Okey,
Dan pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas. Kat sini dia tak sebut berapa buah bas tetapi kita ada 10 kumpulan yang berbeza. Okey, setiap bas boleh memuatkan seramai 20 penumpang. Okey, satu bas 20 penumpang. Kita ada 76 bermaksud kita ada 4 bas lah. Okey, kita ada 4 bas. 4 kali 2 8. Okey, so kita ada 76. So 4 kali 2 8, 80. So bermaksud ada 4 bas yang boleh 4 bas yang akan disediakan oleh syarikat pelancongan. Anda ditugaskan untuk menyusun penumpang, susun penumpang supaya setiap ahli dalam penumpang bas, setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Okey? Kita nak susun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Okey, tengok berapa ahli dalam kumpulan. Okey, katalah kumpulan 1, kita ada berapa ahli dia? 5 orang. Jadi 5 orang dalam kumpulan 1 ni mesti naik bas yang sama. Okey, tak boleh naik bas, ada yang naik bas A, ada yang naik bas B, tak boleh. Mesti dalam bas yang sama. Setiap kumpulan naik bas yang sama. Jadi kita nak susun, bagaimana nak susun? Okey, tengok jalan kerja yang cikgu tunjukkan. Okey pelajar, perhatikan pada bahagian kanan pelajar. Okay, cikgu nak tunjukkan jalan penyelesaian dia bagaimana. Okey ya, perhatikan di sebelah kanan. Okey, kita ada 4 bas. Kita ada bas A, bas B, bas C, bas D. Macam mana kita tahu kita ada 4 bas? Sebab tadi dia beritahu bahawa kita ada seramai 76 orang daripada 10 kumpulan tadi. So 76 orang. Setiap bas boleh muat 20. So kita perlukan berapa bas? Kita perlukan 4 bas untuk muatkan 76 orang tadi. Okey, kerana satu bas boleh muat 20 orang sahaja. Satu bas boleh muat 20 orang sahaja. Maka kita ada 4 bas. 20 kali 4 adalah 80 orang. Jadi tetapi penumpang kita bukanlah 80 tetapi 76 orang. Okey, so kita ada dah tahu bilangan bas kita ialah 4. Okey, kemudian kita yang kedua, mengikut soalan tadi kita perlu pastikan setiap ahli kumpulan mesti duduk dalam bas yang sama. So maka jalan penyelesaiannya adalah kita perlu cari yang manakah ahli kumpulan yang paling ramai. Okey, yang manakah bilangan ahli paling ramai dalam sesuatu kumpulan. Okey, so kita tengok di sebelah kiri, kita dapati bahawa kumpulan 3, okey, kumpulan 3 okey, kumpulan 3 yang ini ada seramai 12 orang So kita letak kumpulan 3 dalam bas yang pertama. K3 masuk kumpulan 3 kita ada 12 orang. Satu bas boleh muat 20, maka kita berbaki berapa? 8. Okey, kita cari ada tak kumpulan yang ahlinya 8? Ada. Okey, iaitu kumpulan 9. Okey, kita letakkan K9. Okey, iaitu 8 orang dalam bas A. Okey, dah cukup tak bas ni 20 orang? Dah cukup. Okey, ni dah selesai. Okey, kita pergi pada bas B. Okey, cari kumpulan ahli yang kedua ramai. Okey, iaitu kumpulan 10. Okey, kumpulan 10 ada seramai 11 orang. Okey, so kita tulis K10 ada seramai 11 orang. Kita berbaki lagi berapa? 9 orang. Kita tengok ada tak kumpulan yang 9 ahli dia. Okey, ada yang ini Okey, kita letakkan K6 dalam bas B iaitu seramai 9 orang. Okey, bas B juga dah penuh. Okey, pergi kepada bas C. Okey, ahli yang ketiga ramai ialah kumpulan 7 iaitu seramai 10 orang. Okey, so kita letak K7 ahlinya seramai 10 orang dan kita berbaki lagi 10 untuk melengkapkan 20 orang dalam satu bas. Okey, kita cari ahli yang tertinggi yang berikutnya. Okey, iaitu kita dapati kumpulan 2. Okey, 7 So letakkan kumpulan 2. Okey, iaitu 7 orang. Okey, masih lagi berbaki 3. Kita ambil kumpulan 5. Okey, K5. Okey, iaitu seramai 3 orang dan bas ni juga dah penuh mencukupi 20 penumpang.
Okey, kita berbaki lagi kumpulan 8, kumpulan 4 dan kumpulan 1. So, mari kita tengok manakah ahli yang teramai iaitu kumpulan